Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nadia binti Hardi dan ahli kumpulan saya Muhammad Alif Aiman bin Kamil akan membentangkan tajuk tugasan pertama ataupun tajuk tugasan bertulis kami, iaitu kedatangan penjajah yang telah merancakkan aktiviti perdagangan di Selat Melaka pada abad ke-16 Masihi sehinggalah abad ke-18 Masihi. Seperti yang kita ketahui, Selat Melaka merupakan salah satu kawasan yang mempunyai tarikannya yang tersendiri dan antara kawasan strategik untuk menjalankan pelbagai aktiviti, misalnya aktiviti perdagangan. Pelabuhan Selat Melaka juga berupaya untuk dijadikan sebagai pusat perniagaan ataupun pusat untuk pertukaran barangan dagangan kepada kawasan ekonomi yang dikuasai oleh Selat Melaka itu sendiri. Tujuan utama kuasa asing atau kita kenali sebagai penjajah adalah untuk membulut hasil perdagangan rempah ratus, dan pada masa yang sama mereka juga ingin menaikkan nama mereka di negara-negara taklukan mereka. Aktiviti perdagangan yang dimiliki oleh Selat Melaka sentiasa didatangi oleh pedagang-pedagang dari China, India, Arab dan Parsi. Pada abad ke-16 iaitu antara tahun 1501 hinggalah 1600, jajahan kuasa asing seperti Portugis datang ke Selat Melaka pada abad tersebut untuk tujuan memonopoli perdagangan rempah ratus. Kehadiran Portugis pada ketika itu mampu merancakkan aktiviti perdagangan di Selat Melaka pada abad ke-16 walaupun motif utama mereka adalah untuk menduduki ekonomi Selat Melaka, menyebarkan agama dan kebudayaan serta ilmu pelayaran dan sebagainya. Kemudian pada abad ke-17 iaitu antara tahun 1601 hinggalah 1700, Selat Melaka sangat terkenal dengan kewujudan banyak pelabuhan dan Portugis adalah antara satu-satunya kuasa asing yang pertama menapak dan menakluki kebanyak pelabuhan di Selat Melaka pada ketika itu. Dan Portugis dicabar oleh kuasa asing yang lain seperti Perancis, British, Belanda dan Sepanyol. Pada abad tersebut juga, kuasa-kuasa asing sangat aktif dalam pembinaan tapak jaringan di Kepulauan Melayu. Tujuan mereka melakukan perkara ini adalah untuk mendapatkan bekalan perdagangan, misalnya seperti rempah ratus dan juga barang komoditi utama untuk diperdagangkan di intra-ASEAN. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera doktor. Saya Muhammad Alif Aiman bin Kamil, nombor kad metrik JM 1369020, ingin menerangkan tentang aktiviti perdagangan dan juga perkapalan di Selat Melaka pada abad ke-18. Okey, yang pertama, pada abad ke-18, penguasaan dari negara-negara kolonial contohnya seperti Belanda, Portugis, British, Inggris dan Sepanyol bersaing untuk menguasai dan mengendalikan perdagangan di Selat Melaka. Okey, seterusnya doktor, sepanjang abad ke-18, barangan yang sering mendapat permintaan tinggi sekali adalah seperti lada hitam, rempah ratus, emas, biji timah dan juga hasil-hasil hutan seperti rotan, kayu gaharu dan sebagainya. Selain itu, pada abad ke-18 juga adalah merupakan kejayaan yang diperoleh daripada pedagang-pedagang Eropah yang berjaya memonopoli aktiviti perdagangan di Selat Melaka. Perkara yang saya dapat simpulkan daripada kerja khusus yang kami buat ini ataupun daripada aktiviti perdagangan dan juga perkapalan di Selat Melaka ialah yang pertama, Selat Melaka menjadi salah satu laluan perdagangan yang paling strategik di dunia yang menghubungkan pelbagai wilayah dan budaya di Asia Tenggara. Seterusnya, Selat Melaka juga telah menjadi pusat perdagangan pelbagai budaya seperti contohnya perdagangan daripada China, India, Arab dan juga Eropah. Selat Melaka juga menjadi laluan perdagangan barangan strategik. Contohnya seperti cendana, kopi, gula dan biji timah yang memberikan kekayaan ekonomi kepada kerajaan-kerajaan di rantau ini. Okay, akhir sekali, hal ini terbukti bahawa kedatangan pihak penjajah mampu merancakkan aktiviti perdagangan di Selat Melaka bermula daripada abad ke-16 sehinggalah abad ke
18. Okey, terima kasih doktor.